Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah tafsir ini untuk kita sambung balik tafsir Juz'u Amma. Kita mengambil faedah daripada buku Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang mana insya-Allah pada malam ini kita nak cuba untuk menelusuri makna ataupun faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada surah yang agak glamour, surah yang agak kita kata selalu didengari di telinga-telinga kita, iaitu surah Al-Bayyinah. Apakah maksud surah Al-Bayyinah? Apa maksud perkataan Al-Bayyinah? Al-Bayyinah ini bermaksud keterangan. Al-Bayyinah ni bermaksud sesuatu yang membezakan di antara yang hak dan juga yang batil. Membezakan di antara satu perkara dengan satu perkara. Sebab itu Al-Quran digelar sebagai bayinat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar, ustaz-ustaz selalu baca bila sampai bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan baru saja meninggalkan kita, yang mana ustaz-ustaz akan membacakan dalam tazkirah mereka ayat Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itulah yang padanya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas, yang merupakan, yang mana Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu surah yang menjadi hidayah kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang mengandungi keterangan-keterangan bayyinat, keterangan-keterangan minal huda, keterangan yang menjelaskan hidayah itu apa dia, wal furqan, dan keterangan yang membezakan di antara hak dan juga batil. Itulah sifat Al-Quran, itulah ciri-ciri Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini sifat dia menjelaskan, sehingga seseorang boleh bezakan di antara sesuatu yang dinamakan sebagai hidayah dengan sesuatu yang dinamakan sebagai zulumat, kita panggil kesesatan, dalalat. Islam bukan turun dengan hanya mengatakan ia adalah agama yang benar semata-mata, tanpa menjelaskan kenapa Islam itu yang benar. Islam apabila dia mengatakan ia adalah agama yang benar, dia bawakan ayat-ayat, dia membawakan hadis-hadis yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Jadi sebab itu dalam Al-Quran terkandung banyak ayat, terkandung begitu banyak ayat yang menunjukkan bahawasanya Quran ini memang kitab hidayah. Bukan hanya dengan kita panggil apa? Sekadar dabik dada tanpa memberikan bukti, tetapi ia menjelaskan dengan benar. Boleh bezakan, inilah hidayah, inilah buktinya.
Ini kesesatan dan inilah bukti. Maka sebab itu Quran itu digelar dengan gelaran Al-Bayyinat. Dan itulah syariat Islam. Syariat Islam yang penuh dengan keterangan, penuh dengan penjelasan. Bukan hanya sekadar kita mengatakan, you take it and believe it. No. You must understand it before you believe. Tolong fahami dengan bukti-bukti yang jelas, kemudian barulah kita imani. Itulah sifat Al-Quran. Jadi surah Al-Bayyinah ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla nak ceritakan kepada kita di awal-awal surah ini tentang keadaan orang-orang musyrik. Sebab itu saya kata tadi, Al-Quran bukan hanya menjelaskan tentang apakah itu hidayah. Al-Quran bukan hanya sekadar menjelaskan yang ni benda baik, kamu kena ikut. Al-Quran juga menyatakan dengan terperinci apakah perkara-perkara yang sesat, supaya kita sebagai seorang mukmin boleh menjauhkan diri daripada perkara yang sesat dan perkara yang jahat itu. Jadi sebab itu Quran bukan hanya cerita tentang kisah para anbiya, Quran juga cerita tentang iblis. Quran cerita tentang tipu daya syaitan. Quran cerita tentang Firaun. Quran cerita tentang Namrud. Quran cerita tentang Abu Jahal yang telah kita ceritakan sebelum ini dalam surah Al-Alaq, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan di dalam surah tersebut bagaimana Abu Jahal dan konco-konconya berusaha untuk menghalang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada salat. Jadi sebab itu penting untuk seorang mukmin dia faham dan dia tahu, bukan hanya perkara baik dia perlu tahu, perkara yang buruk, perkara yang jahat pun dia kena tahu. Sebab itu Huzaifah Ibn Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia selalu kata, dia kata apa? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Manusia banyak bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi masih ada. Manusia tanya Nabi tentang perkara yang baik. Apakah itu perkara baik? Dia orang nak tahu perkara baik tu apa dia. Sebab nak amal. Tapi kata Huzaifah, aku secara peribadi, aku suka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang buruk. Makhafata ayyudrikani. Kerana aku bimbang perkara buruk tu boleh menimpa aku. Kerana orang bila belajar bab fiqh, mereka bukan hanya belajar syarat wajib salat. Mereka bukan hanya sekadar belajar syarat sah salat ataupun rukun salat. Mereka juga kena belajar perkara yang membatalkan salat. Kerana bimbang, dia belajar rukun salat, tapi dia tak tahu perkara yang membatalkan salat. Kan? Jangan sampai nanti kalau dia hanya belajar rukun salat, dia hanya belajar syarat sah salat, dia hanya belajar syarat wajib salat, dia tahu dia wajib salat bila dia belajar syarat sah, syarat wajib salat. Dia tahu salat dia sah apabila dia melaksanakan syarat-syarat sah salat. Dia tahu rukun-rukun salat, maka dia laksanakan rukun salat. Tapi bila orang tanya dia tentang perkara yang membatalkan salat, dia tak tahu. Dia kata, tadi saya ambil wuduk 3 kali. Jadi saya baru kentut 2 kali, jadi ada 1 lagi lah wuduk saya. Dia tak tahu sebenarnya kentut itu membatalkan semua wuduk dia. Walaupun wuduk telah diambil 10 kali sebelum daripada turun, kentut sekali je. Walaupun kentut itu single, kan? Tapi kentut itu tetap membatalkan semua wuduk-wuduk yang diambil sebelum daripada itu. Ini penting untuk kita memahami secara terperinci perkara yang boleh membatalkan salat tersebut. Maka begitulah Islam, yang mana Islam dia datang membawa keterangan. Dalam awal-awal surah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman Allah Azza wa Jal, kata Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Sentiasa ataupun orang-orang daripada kalangan
yang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu sentiasa tidak meninggalkan keadaan mereka sehingga datanglah kepada mereka al-bayyinah, sehingga datang kepada mereka keterangan. Saya baca dulu, kemudian kita insya-Allah ambil. Saya baca makna ayat ni dulu, kemudian saya akan huraikan. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang diutuskan oleh Allah, yang Rasul ini datang dengan arahan Allah. Yatlu suhufan mutahharah. Yang mana tugas Rasul ini membacakan lembaran-lembaran yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Yang mana padanya ada kitab-kitab yang qayyimah. Nanti saya akan hurai apa maksud qayyimah. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu berpecah, melainkan setelah datang kepada mereka itu keterangan. Setelah datang kepada mereka itu keterangan. Okey, baik. Kita pergi kepada perbahasan, kita nak tengok. Sebahagian ulama, apabila mereka membaca ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga ini, ya, dan juga ayat yang keempat ini, mereka merasakan ada sedikit kesukaran untuk memahami ayat ini. Sebab itu Al-Imam Al-Wahidi dalam kitab dia Al-Basit, dalam tafsir Al-Basit dia mengatakan apa? Dia kata, hadhil ayah min as'abi ma fil Qur'ani nazman wa tafsira. Ini di antara ayat yang paling sukar untuk ditafsirkan dan sukar untuk kita faham susunan dia. Tapi ulama-ulama tafsir yang terkemudian daripadanya berjaya untuk memahaminya dan mengatakan tak ada masalah pun, tak ada iskal pun. Walaupun pada permulaan nampak macam ada iskal. Walaupun iskal ni kemuskilan. Walaupun di peringkat awal nampak macam ayat yang pertama dengan ayat yang keempat tu macam ada muskil sikit, ada keliru sikit, ada macam percanggahan sikit. Tapi sebenarnya tidak ada percanggahan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak perasan apakah maksud, apakah wajah kemuskilan pada ayat ni. Saya akan huraikan. Bila Allah Ta'ala kata, orang-orang daripada kalangan ahli kitab, daripada kalangan musyrikin, tidak meninggalkan keadaan mereka, tidak meninggalkan kekufuran mereka, sehinggalah datang kepada mereka itu keterangan. Apa itu keterangan? Rasul yang membawa kitab daripada Allah membacakan kepada mereka, yang mana dalam kitab itu ada hukum-hukum, kutubun qayyimah, hukum-hukum yang qayyimah. Saya akan hurai nanti insya-Allah. Kemudian ayat yang seterusnya kata, ayat yang keempat kata, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka itu keterangan. Tengok ayat yang pertama dengan ayat yang terakhir yang saya baca. Mula-mula kata, orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrik tidak meninggalkan keadaan mereka, tidak meninggalkan kekufuran mereka sehingga datang kepada mereka keterangan. Tapi di hujung pula kata, mereka tidak berpecah melainkan setelah datangnya keterangan kepada mereka. Mula-mula kata, mereka tak tinggalkan kekufuran, tidak tinggalkan keadaan agama mereka yang asal melainkan setelah datang kebenaran. Tiba-tiba hujung pula kata, bila sampai kebenaran kat mereka, mereka pecah belah pula. Okey, macam mana kita nak faham ayat ni? Okey. Ada beberapa tafsiran oleh ulama-ulama tafsir nak menyelesaikan kemuskilan ni. Okey. Pertama sekali, ayat yang pertama ni kita kena faham maksud ayat yang pertama ni, orang kafir ni ada dua jenis. Orang kafir ni ada dua jenis yang umum lah. Sebenarnya ada lagi yang ketiga tapi terlalu minoriti. Orang kafir yang dominan
Di zaman penurunan Quran di tanah Arab pada ketika itu ada dua jenis yang dominan. Ahlul kitab, musyrikin. Ahlul kitab siapa dia? Ahlul kitab ialah orang yang diberikan kitab, iaitu Yahudi dan Nasara. Dan yang kedua adalah orang musyrikin. Apa beza? Ahlul kitab, ajaran mereka ambil daripada kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabi-nabi mereka. Yahudi, Allah Ta'ala turunkan kepada mereka Nabi Musa. Orang Nasrani, Allah Ta'ala turunkan kepada mereka Nabi Isa. Tetapi mereka menyelewengkan ajaran nabi-nabi mereka sehingga mereka menjadi kufur. Orang-orang musyrikin ialah orang yang mensyirikkan Allah dan mereka tidak mempunyai kitab. Dia ada satu lagi golongan ahli kitab, golongan kafir yang ada tetapi sikit sangat sehingga tidak perlu disebut. Itu golongan atheist. Golongan yang tidak percaya kepada wujudnya Tuhan. Golongan ni minoriti. Kerana kebanyakan manusia dalam dunia ni beragama. Oleh kerana itu tak disebut langsunglah kerana mereka sikit sangat. Ayat yang pertama kata, mereka tidak meninggalkan keadaan mereka. Mereka tak meninggalkan kekufuran mereka. Mereka tak tinggalkan ajaran mereka. Sehingga datang kepada mereka itu keterangan. Sehingga datang kepada mereka itu Rasul. Kan? Jadi, bila datang Rasul, ayat ni kata, bila datang Rasul seolah-olah mereka berimanlah. Mereka tinggallah keadaan kufur mereka tu. Tapi ayat yang seterusnya, yang seakhir yang kita baca tadi, orang-orang yang diberikan kitab itu berpecah pula bila datang Rasul. Berpecah. Sebahagian daripada mereka beriman, sebahagian mereka tak beriman. Sebahagian daripada mereka yang tak beriman ni bertambah kufur lah. Kan? Bila datang kepada mereka keterangan, mereka tetap tak beriman. Bertambahlah kekufuran mereka. Jadi, nampak macam bercanggah di antara dua ayat ni. Tetapi, ulama berjaya, ulama-ulama tafsir, seperti mana yang dihuraikan oleh Al-Imam Fakhr Razi dalam kitab dia, Tafsir Mafatihul Ghaib, dia mengatakan terdapat beberapa tafsiran untuk kita selesaikan ayat ni, tafsir ayat ni. Ada yang kata, ayat yang pertama ni menceritakan tentang keadaan ahli kitab. Yang mana ahli kitab setelah ketiadaan nabi mereka, mereka menjadi menyeleweng. Padri-padri mereka, pendeta-pendeta mereka mengubah kitab-kitab yang ada pada mereka, mengubah hukum-hukum Allah Azza wa Jalla yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka demi kepentingan padri-padri dan juga pendeta-pendeta mereka. Jadi ayat yang pertama menjelaskan keadaan ahli kitab di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Allah Ta'ala kata lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, maksudnya orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab, di kalangan orang musyrikin, mereka tidak akan tinggalkan ajaran mereka sehingga datang kepada mereka keterangan. Kerana apa? Kerana ahli kitab di zaman itu telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kitab yang di dalam Alkitab itu menjelaskan secara terperinci ciri-ciri Nabi akhir zaman yang akan diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla pada zaman terkemudian nanti. Sebab itu, orang pernah tanya kepada Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang asalnya dia ni beragama ahli kitab. Bila orang tanya kepada Adi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, Allah Taala kata orang-orang ahli kitab mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Allah Taala turunkan ayat, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami datangkan kepada mereka kitab mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitab,
Orang yang kami berikan kepada mereka kitab, mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka kenal anak mereka sendiri. Orang tanya kepada Adi bin Hatim, betul ke kamu ni masa zaman kamu jadi ahli kitab, sebelum kamu jadi muslim ni, kamu kenal Nabi Muhammad ni? Kata Adi bin Hatim, ya. Bahkan kami lebih kenal Nabi ni lebih daripada kami kenal anak kami sendiri kalau sebelum dilahirkan. Sebab apa? Sebab anak kami sebelum kami dilahirkan, sebelum anak kami dilahirkan, kami tak tahu jantina anak kami macam mana, sifat anak kami macam mana, kami tak tahu sebab benda tu dalam rahim isteri kami. Tapi Nabi yang Allah Ta'ala akan utus di akhir zaman nanti kami kenal. Walaupun sebelum dia lahir, Allah Ta'ala cerita betul-betul ciri-ciri. Maka sebab itu, orang-orang yang diberikan kitab, mereka tahu Nabi akhir zaman akan keluar. Maka ayat yang pertama ni cerita tentang keadaan Nabi yang akan muncul di akhir zaman yang diimani oleh orang-orang ahli kitab. Orang ahli kitab dan orang musyrikin sendiri yang sebahagian daripada mereka masih ada saki-baki ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim mengenali, menunggu-nunggu kehadiran Nabi akhir zaman. Yang mana mereka di kalangan ahli kitab sentiasa menyebutkan, Nabi akhir zaman akan muncul, kami akan ikut dia, kami akan bersama dengan dia, kami akan ikut cara dia, kami akan sokong dia. Inilah yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi nabi. Mereka selalu sebut kepada orang Madinah, orang-orang Arab Madinah pada ketika itu, kamu hati-hati, kamu jaga-jaga. Kalau Nabi akhir zaman nanti keluar, kami akan bersama dengan dia, kami akan perangi kamu. Sebab itulah orang Madinah bila berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina pada ketika itu, mereka cepat-cepat beriman dengan Nabi Muhammad SAW kerana mereka bimbang. Kalau orang Yahudi jumpa dulu, takut-takut orang Yahudi jadi pengikut Nabi dulu dan akan memerangi orang Yasrib pada ketika itu, orang Madinah pada ketika itu. Jadi ini menceritakan keadaan mereka yang mana mereka itu kekal berada dalam kekufuran mereka. Mereka kekal dengan ajaran mereka yang menyeleweng. Mereka kata kalau Nabi akhir zaman muncul, kami akan ikut mereka. Nabi akhir zaman muncul, kami akan ikut mereka. So, ayat yang pertama ni cerita keadaan. Manakala ayat yang terakhir tadi yang kita baca tadi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, tidaklah orang-orang yang diberikan kitab itu berpecah belah sehingga datang kepada mereka kebenaran. Jadi apabila datang kepada mereka kebenaran, Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu di Gua Hira, memulakan dakwah di Bukit Safa, apabila turunnya ayat daripada Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Apa keadaan pada masa itu? Orang musyrikin mula menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melebarkan sayap dakwahnya ke Madinah, apa yang berlaku kepada orang ahli kitab? Apa yang berlaku pada orang Yahudi pada masa itu? Orang Yahudi pada masa itu mula menolak ajaran Nabi SAW, walaupun ada sebahagian yang menerima. Maksud ayat yang keempat ni cerita tentang apa? Ayat yang keempat ni cerita tentang kita kata keadaan ahli kitab dan orang-orang musyrikin setelah kehadiran Nabi. Peringkat awal, sebelum kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata kalau Nabi akhir zaman muncul, kami akan ikut dia. Tapi setelah Nabi ni muncul, tetap sebahagian besar daripada kalangan mereka tetap tak mau terima. Tetap menolak. Tetap menolak dan tak mau terima. Yang terima pun hanya sebahagian kecil. Sebab mereka memang tahu. Sebenarnya mereka yang tahu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan jangan terkejut macam mana orang Yahudi boleh ada dekat Madinah. Macam mana orang Yahudi boleh ada dekat Madinah? Sebelum tu orang Yahudi duduk dekat Palestin, duduk dekat Baitul Maqdis. Tiba-tiba bila kita baca sejarah, dia orang dekat Madinah pula. Kerana mereka ini sememangnya mencari tempat di mana akan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diceritakan oleh kitab mereka.
kitab mereka memperincikan dia akan muncul di bukit sekian-sekian, dan mereka mencari dan akhirnya mereka dapati Madinah itulah tempat yang dijanjikan oleh kitab mereka untuk munculnya seorang rasul yang terakhir. Cuma kenapa mereka tak terima? Baghyan bainahum. Kerana mereka tak boleh terima Nabi akhir zaman ni bukan daripada kalangan mereka. Sebab itu dulu kita pernah baca kan sejarah Heraklius. Bagaimana Heraklius, seorang Nasrani yang membaca kitab Injil, akhirnya mereka kata apa? Akhirnya dia kata apa? Dia kata, inni a'lamu annahu kharijun walakin lam akun a'rif annahu lam akun adun annahu minkum. Aku tahu dia akan muncul. Heraklius ni orang yang baca kitab Taurat, baca kitab Injil. Dia kata, aku tahu dia akan muncul. Aku yakin dia akan muncul kerana kitab-kitab menyebutkan. Kitab Taurat sebut, kitab Injil sebut. Walakin lam akun adun annahu minkum. Tetapi aku tidak pernah sangka, aku tak pernah duga dia adalah daripada kalangan kamu, yakni dia daripada kalangan orang Arab. Itu tafsir pertama lah, tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ada juga yang kata makna ayat ni, dia kata orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin tetap tidak akan meninggalkan kekufuran mereka sehinggalah walaupun datang kepada mereka kebenaran. Bila datang kepada kebenaran pun mereka tetap kufur. Maka hatta, perkataan hatta tu, sehingga tu mereka ubah dengan makna walaupun. Tetapi tafsiran ni macam kurang kena sikit sebab biasa bila sebut sehingga ni dia matlamat. Saya akan berjalan, saya akan berusaha sehingga berjaya. So bila berjaya, dia tak adalah usaha dah, kan? Tapi yang ni dia kata saya akan berusaha, saya akan orang kata apa? Bekerja keras walaupun saya berjaya. Maksud lepas berjaya pun nak kena usaha keras lagi. So dia macam tak kena sikit, dia ubah makna. So tafsiran kedua ni kurang kena sikit. Tafsiran ketiga, ada juga yang kata makna ayat yang pertama ni, orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang musyrikin tidak akan henti-henti menyebutkan kelebihan, menyebutkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga datang kepada mereka itu kebenaran. Bila datang kepada mereka kebenaran, mereka berpecah. Sebahagian daripada mereka menerima pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka menerima Islam sebagai agama mereka, maka sebahagian lagi menolak. Sebahagian lagi tak menerima dan mereka mula mencela Nabi Muhammad SAW kerana Nabi itu bukan daripada golongan mereka. Ini tafsiran yang ketiga. Tapi kalau tanya saya, mana satu yang tepat? Wallahu ta'ala a'lam. Nampak macam tafsiran yang pertama tu lebih tepat lah. Kerana tafsiran yang pertama itu adalah tafsiran yang sangat-sangat jelas. Iaitu ayat yang pertama cerita tentang apa? Ayat yang pertama cerita tentang keadaan ahli kitab. Manakala ayat wa ma tafarraqal ladzina utul kitab itu cerita tentang keadaan setelah orang-orang beriman, orang-orang yang tak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW, keadaan mereka setelah Nabi itu muncul, sebahagian daripada mereka terima, sebahagian daripada mereka berpecah. Itu ayat nombor 4. Sebab itu Allah Ta'ala kata wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tidak berpecah mereka ni. Sebelum ni mereka tak pecah. Sebelum ni mereka bersama. Berada di dalam satu kekufuran. Menyeleweng daripada ajaran Rasul yang sebenar. Datang kepada mereka kebenaran, datang kepada mereka Rasul, datang kepada mereka bukti Nabi Muhammad itu adalah sebenar-benar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berpecah. Sebahagian terima, sebahagian tolak. Okey. So itu tafsirannya, ya. Baik. Saya sebut tadi Allah Taala kata lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Orang-orang kafir yang majoriti dalam dunia ni dua jenis. Satu diberikan kitab kemudian menyeleweng. Satu lagi musyrikin.
orang yang mensyirikkan Allah. Di antara dua-dua ahli kitab ni, di antara dua-dua orang kafir ini, orang musyrikin itu lebih aghlab. Orang musyrikin itu kesalahannya lebih dahsyat. Kenapa? Kerana ahli kitab ni, dari satu sudut, mereka tetap mengiktiraf Allah Azza wa Jalla itu sebagai Tuhan mereka, dan mereka memberikan jugalah, orang kata apa, hak-hak ketuhanan itu. Dan mereka tidak menyembah benda lain selain daripada Allah. Orang Yahudi tetap menyeru nama Allah. Orang Nasrani, walaupun mereka menyeru nama Jesus, tetapi tetap mereka mengatakan Tuhan itu satu. Cuma mereka pening dalam nak menjelaskan makna Trinity. Mereka pening juga macam mana nak mempertahankan kebenaran Trinity, kerana mereka kata 3% is not 3% but 1%. Sebab mereka nak larikan diri daripada musyrikin, daripada musyrik. Kerana kalau mereka kata Jesus itu bukan Tuhan Bapa, berbeza daripada Tuhan Bapa dan berbeza daripada Ruhul Qudus ataupun kita kata sebagai Holy Spirit, mereka telah mendua ataupun mentigakan Tuhan. Maka sebab itu mereka kata they are not 3% but 1%. Akhirnya mereka sendiri peninglah, dan kita pun sebenarnya pening. Cuma dari sudut kekufuran mereka sama. Sebab itu Allah Taala kata alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kedua-dua golongan ini kufur. Dan jelas kekufuran itu adalah satu agama. Agama yang satu. Walaupun mereka ini berbeza, tetapi dari sudut kekufuran mereka sama. Kalau orang tanya kita, ahli kitab yang tidak mau beriman dengan syariat Nabi Muhammad SAW, adakah dia kafir? Ya, dia kafir. Orang musyrikin yang tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, adakah dia kafir? Ya, dia kafir. Kalau mereka ini mati dalam kekufuran itu, adakah mereka kekal dalam neraka? Ya, mereka kekal dalam neraka. Ya, mereka kekal dalam neraka. Jadi, kekufuran mereka sama. Cuma sebab kekufuran. Apa sebab kekufuran? Orang musyrikin, kekufuran mereka adalah apabila mereka menetapkan sifat ketuhanan pada selain Allah. Sehingga mereka menyeru, meminta hajat pada berhala selain daripada Allah, dalam keadaan mereka tetap mengatakan Allah itu sebagai Tuhan mereka. Manakala ahli kitab pula, mereka tetap menyembah Allah, cuma mereka menyelewengkan agama Allah. Mereka mengatakan Isa itu anak Allah. Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah. Ya? Jadi oleh kerana itu, kedua-duanya kufur, walaupun sebab kekufuran mereka itu berbeza. Baik. Soalan berikutnya, kenapa Allah Ta'ala mendahulukan perkataan ahli kitab sebelum orang musyrikin? Lam yakunil ladhina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Kenapa didahulukan ahli kitab sebelum musyrikin? Dikatakan kerana surah ini surah Madaniyah, surah yang diturunkan setelah daripada hijrah. Jadi bila kata surah yang diturunkan lepas hijrah, surah-surah Quran banyak fokus kepada ahli kitab. Banyak fokus kepada ahli kitab. Kenapa? Kerana Yahudi ada dekat Madinah. Orang Yahudi dekat dengan orang Madinah pada ketika itu, dan sebut mereka dulu kerana mereka hampir. Kerana mereka dekat. Dari sudut akidah mereka dekat dengan orang Islam. Sebut mereka dulu. Tapi tetap mereka kafir. Ini saya kena sebut betul-betul juga ni. Sagi orang kata, oh Rora kata akidah orang Islam sama macam akidah Yahudi. Kita kata dekat. Dekat. Tapi mereka tetap kufur. Tetapi mereka beriman tak dengan Nabi Musa? Mereka beriman. Kita pun beriman. Mereka beriman tak Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk? Mereka beriman. Kita juga beriman. Mereka percaya tak Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi-Nabi sebelum Musa? Mereka beriman. Kita juga beriman. Cuma apa masalah mereka? Mereka mengubah kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Mereka membunuh para anbiya. Ini golongan Yahudi. Jadi disebut mereka dulu kerana mereka lebih hampir.
dengan kedudukan orang Madinah pada ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang kata ahli kitab ni bila sebut min ahlil kitab, daripada kalangan ahli kitab, maksudnya bukan orang biasa-biasalah, orang yang ada kitab. Orang yang menekuni kitab mereka, menekuni Taurat, menekuni Injil. Jadi kemampuan mereka untuk memahami apakah itu kebenaran lebih sempurna kemampuan mereka berbanding orang-orang musyrikin. Jadi sepatutnya mereka beriman dulu sebelum orang musyrikin, kerana mereka dah hampir. Jadi sebab itu didahulukan mereka. Sepatutnya ahli kitab, kamu kena beriman dulu sebab kamu ada kitab. Rujuk kitab kamu. Bandingkan dengan Quran. Apa bezanya? Kerana cerita-cerita semua hampir sama. Tapi masalah kamu adalah kamu mesongkan kitab sehingga kitab itu mengandungi pelbagai perkara-perkara yang tak benar. Tapi mana-mana saki-baki kebenaran itu cuba kamu banding dengan Quran. Lebih kurang sama. Maka sebab itu, kalau mereka tak mau beriman, sedangkan mereka itu ada kitab, mereka lebih degil daripada orang musyrikin. Lebih dahsyat daripada orang musyrikin dari sudut memekakkan telinga mereka daripada mendengar kebenaran dan memejamkan mata mereka daripada melihat kebenaran. Okay. Kemudian, kenapa dalam surah ini, dalam ayat ini Allah Ta'ala panggil ahli kitab? Kenapa Allah Ta'ala tak kata lam yakunil ladhina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin? Kenapa panggil ahli kitab? Kenapa tak panggil Yahudi, Nasrani? Kenapa panggil ahli kitab? Wallahu Ta'ala a'lam, tetapi seolah-olah Allah Ta'ala nak mengisyaratkan, nak bagi satu penjelasan, nak bagi satu penegasan. Kamu ada kitab. Kamu ada kitab yang kamu pegang. Tengok kitab tu. Cari tanda-tanda di dalam kitab tu tentang Nabi akhir zaman yang bakal muncul. Nanti kamu akan tahu, adakah Nabi ini Nabi yang betul ataupun Nabi yang salah. Kalau kamu baca kitab kamu, kamu akan dapati memang Nabi akhir zaman yang telah muncul pada kamu ini, yang berada di Madinah bersama-sama dengan kamu, wahai orang Yahudi, adalah Nabi yang dijanjikan oleh kitab kamu sendiri. Maka sebab itu dipanggil ahli kitab. Sama juga macam kitab Injil. Injil juga menceritakan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dialog di antara Nabi Isa dan juga pengikutnya. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel, apabila Nabi Isa mengatakan kepada pengikutnya, ya bani Israel, wahai bani Israel, musaddiqan lima inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul yang Allah Ta'ala utuskan kepada kamu. Ya? Allah Ta'ala utuskan kepada kamu sebagai rasul tu aku, kata Nabi Isa. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, dan aku adalah rasul yang membenarkan apa yang terkandung di dalam Taurat. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku memberikan berita gembira kepada kamu tentang seorang rasul yang akan datang selepas daripada aku yang namanya Ahmad. Nabi Isa dah bagi tahu pada pengikut dia. Dalam kitab mereka ada catatan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang ahli kitab, tak sebut Yahudi, tak sebut Nasrani. Allah Ta'ala sebut ahli kitab. Nak bagi tahu, kamu tengok kitab, kamu ada kitab, kamu tengok kitab. Tengok ciri-ciri Nabi akhir zaman yang diceritakan dalam kitab yang kamu ada, yang kamu hafal, yang kamu jaga, yang kamu baca, yang kamu telaah. Tengok di sana. Ciri-ciri Nabi ni ada. Kalau kamu betul sebagai puak yang nak terima kebenaran, tidak ada dakwa-dakwi, melainkan kamu kena terima benda. Ya, baik. Itu di antara faedah lah kenapa Allah Ta'ala sebut ahli kitab. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata pada ayat yang kedua, Allah Ta'ala kata hatta ta'tiyahumul bayyinah.
Ayat pertama. Mereka tak meninggalkan ajaran kufur mereka. Mereka tak tinggalkan keadaan asal mereka yang mengubah ajaran Nabi-Nabi sehingga datang kepada mereka kebenaran. Mereka sendiri sebut, kalau Nabi akhir zaman muncul, bawa keterangan, bawa bukti, kami akan ikut. Kami akan tinggalkan ajaran kami sekarang. Rasulun minallah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul daripada Allah yang membacakan suhuf-suhuf, yang membacakan lembaran-lembaran yang disuci. Okey. Bila dikatakan hatta ta'tiyahumul bayyinah, mereka tidak akan meninggalkan ajaran kufur mereka sehingga datang kepada mereka bukti. Sehingga datang kepada mereka keterangan. Keterangan ni apa dia? Para ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata keterangan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga datang Nabi Muhammad, mereka kata mereka akan tinggalkan ajaran Nabi yang terdahulu, syariat Nabi terdahulu ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya syariat Nabi terdahulu pun mereka dah ubah. Ada yang kata Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat ramai ulama-ulama tafsir. Ya. Buktinya apa? Kenapa Nabi Rasul itu dipanggil sebagai keterangan? Pertama, kerana Nabi itu sendiri amanah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menipu. Sebab itu Nabi digelar Al-Amin. Kan dalam sirah pun, orang bukan kata ahli kitab saja, orang musyrikin pun panggil Nabi itu Al-Amin. Ketika mana Nabi SAW panjat Bukit Safa, turun ayat suruh Nabi berdakwah terang-terangan. So Nabi pun panjat Bukit Safa. Nabi kata, ya Bani Fihr, wa ya Bani Adi, law akhbartukum, ara'aytum, law akhbartukum bi anna khaylan bil wadi turidu an tughira alaykum, fahal antum musaddiqi? Qalu ma jarabna alayka kadiban ya Muhammad. Nabi Muhammad kata, wahai Bani Fihr, wahai anak-anak Fihr, wahai anak keturunan Adi, apa pandangan kamu kalau aku khabarkan kepada kamu, di belakang bukit ini ada tentera berkuda yang datang nak menyerangi, yang datang nak menyerang kamu dalam keadaan kamu tak sedar. Kamu percaya tak cakap aku? Apa kata Quraisy? Ma jarabna alayka kadiban ya Muhammad. Kami tak pernah ada pengalaman kena tipu dengan kamu wahai Muhammad. Nampak? So mereka percaya kata Nabi. Mereka percaya apa yang Nabi sebut. Kan? Sebab itu Abu Jahal pun dia mengaku ketika ditanya oleh Akhnas. Bila Akhnas tanya hal kana Muhammadun sadiqan. Nabi Muhammad dulu cakap betul. Dia kata inna Muhammadan la sadiq. Muhammad ni betul. Muhammad cakap betul. Muhammad tak tipu. Jadi sebab itu ketika mana Nabi SAW berdoa, orang Quraisy takut. Sebab orang Quraisy tahu Nabi ni orang baik. Nabi tak pernah menipu. Jadi percakapan Nabi itu sendiri dipercayai. Percakapan Nabi itu sendiri dipercayai. Cukup sebagai keterangan. Sebab Nabi tak pernah bohong. Orang Quraisy tak percaya dengan Nabi. Tuduh Nabi macam-macam. Tapi tetap orang Quraisy yang lain simpan duit kat Nabi. Sebab tu sebelum hijrah, Nabi tinggalkan Ali bin Abi Talib seketika untuk Ali uruskan pemulangan duit-duit yang disimpan oleh orang Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang simpan duit kat Nabi ni. Kira Nabi ni bukanlah kita nak kata banker, tapi pemegang amanah lah. Orang percaya kat dia. Kalau tinggal kat orang lain, mau kena belanja juga. Kena rembat. Tapi Nabi tak rembat ke orang. Orang percaya kat Nabi. Maka yang pertama, Nabi itu bersifat dengan sifat amanah. Maka sebab itu Nabi digelar Al-Bayyinah. Kata-kata Nabi itu menjadi satu keterangan. Ada juga yang kata Nabi itu keterangan. Kerana apa? Kerana Nabi disertakan dengan mukjizat. Mukjizat di dalam Al-Quran yang menunjukkan Nabi itu memang benar-benar Rasul. Memang benar-benar Rasul. Jadi sebab itu tidak ada alasan untuk kita menolak dakwaan bahawa Nabi itu adalah Rasul. Ada juga yang kata Al-Bayyinah tu bukan Rasul. Al-Bayyinah tu adalah Quran. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kedua tu, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang diutuskan daripada Allah yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Bukan Rasul tu keterangan. Tapi lembaran itu. Quran itu.
yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Quran itu mengandungi keterangan-keterangan. Tapi kalau tanya saya, wallahu a'lam, kedua-duanya benar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Quran. Quran itu benar, Nabi itu pun benar. Kedua-duanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Quran itu dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi itu sendiri menyebutkan hadis-hadis untuk difahami Quran dengan tafsirannya. Jadi kedua-duanya diterima. Bila sebut mutahharah, yatlu suhufan mutahharah. Rasul itu membaca lembaran-lembaran yang disucikan. Suci daripada apa? Suci daripada batil. Kerana Quran tidak mengandungi kebatilan. Kalau Quran cerita benda batil, Quran bagi tahu yang ni batil, jauhi. Quran tak cerita benda batil dan tinggalkan untuk kita ambil. Dah. Quran cerita benda batil dan Quran bagi tahu ni batil, kamu tinggalkan. Ya. Ada juga yang kata Quran itu disucikan daripada perkataan-perkataan yang jijik dan buruk. Sebab itu orang yang membawa Quran, orang yang mengamalkan isi kandungan Quran, akhlak mereka tidak buruk dan tidak jijik. Ya. Bismillah. Akhlak mereka tidak jijik. Sehingga kan bila orang tanya kepada Aisyah, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana keadaan akhlak Nabi? Aisyah kata apa? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu seperti Quran. Akhlak Nabi itu seperti Quran. Sama macam Quran. Sebab apa? Sebab akhlak Nabi itu tidak ada yang batil. Nabi tak menyebutkan perkara yang batil. Ya? Dan Quran itu juga tidak mengandungi perkara-perkara yang boleh mencemarkan. Tak ada. Tak ada sesuatu pun yang boleh mencemarkan Quran. Tidak ada sesuatu pun yang boleh memesongkan Quran. Tidak ada sesuatu pun yang boleh mengubah isi kandungan Quran. Siapa-siapa yang cuba menambah satu huruf daripada di dalam Al-Quran daripada sesuatu yang bukan Quran, akan dikenal pasti oleh ulama-ulama yang menjaga Al-Quran. Sebab itu kata suhufan mutahharah. Quran dibaca oleh Rasul sebagai lembaran-lembaran yang suci. Lembaran yang suci daripada kebatilan, lembaran yang suci daripada perkataan yang dan sebutan-sebutan jijik, disucikan juga daripada penyelewengan. Tak ada siapa yang boleh menyelewengkan Quran. Kerana ini janji Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, tak ada siapa yang boleh mengatakan aku boleh mengubah isi kandungan Quran. Tak ada siapa. Kerana siapa yang nak ubah pasti akan kantoi. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Kami turunkan Quran itu kepada kamu dan kami akan jaga Quran. Tak ada siapa yang boleh ubah isi kandungan. Ya. Okey. Ada juga yang kata suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang suci, kerana Quran di Lauh Mahfuz tidak disentuh melainkan malaikat yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Taala kata apa? Fiha kutubun qayyimah. Padanya ada kutub. Apa maksud kutub? Ulama tafsir berbeza pendapat. Ada yang kata kutub dengan makna ayat yang ditulis. Kutub maksudnya sesuatu yang ditulis. Kerana Quran ketika mana ia diturunkan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengarahkan sahabat, sebahagian daripada sahabat, antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, untuk menulis Al-Quran. Tulis dalam lembaran. Tulis di pelepah tamar. Tulis di tulang-tulang unta. Ayat-ayat untuk dihafal.
untuk dipelihara supaya dia tidak hilang. Maka ayat-ayat yang ditulis itu kutub itu masuk ayat-ayat yang ditulis. Ada juga yang kata ayat-ayat itu kutub itu bermaksud hukum. Kutub plural. Singular dia kitab. Ya. Sebab itu dalam riwayat Abu Dawud, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah. Aku akan berhukum dengan kalian, aku akan berhukum di antara kalian berdua dengan kitab Allah, yakni dengan hukum Allah. Qayyimah. Apa maksud qayyimah? Ada dua tafsiran. Ada yang kata qayyimah dengan maksud mustaqimah. Maksud mustaqim. Kitab ataupun hukum ataupun ayat yang lurus, yang tidak bengkok. Ya. Yang tidak bengkok, yang lurus. Yang tidak ada kekeliruan padanya. Ada juga yang kata qayyimah dengan maksud qaimah, yang berdiri al-mustaqillah, yang berdiri dengan sendirinya, yang mana ayat Quran itu mengandungi keterangan dan hujah-hujah. Yang mana orang yang memakai Quran, hujahnya akan mantap. Dia akan boleh berdialog dengan sesiapa sahaja menggunakan Quran. Tidak ada percanggahan di dalam Quran. Cuma ada satu masalah sikit. Iaitu, bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhar. Rasul daripada Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yatlu, Nabi membaca suhufan mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan. Macam mana dikatakan Nabi kita boleh membaca sedangkan Nabi kita buta huruf? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Sebab itu ketika mana Nabi bertemu dengan Jibril di Gua Hira, kan Jibril kata iqra, baca. Nabi Muhammad kata apa? Ma ana biqari, aku tak boleh baca. Jibril pun peluk Nabi sehingga Nabi penat, lemas. Lepas tu dia lepaskan, dia kata iqra, baca lagi. Nabi kata aku tak boleh baca. 3 kali kan? Macam mana Nabi boleh baca? Allah Ta'ala jadikan Nabi boleh baca. Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ada satu riwayat daripada Ibn Abbas. Yang mana kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibn Abbas, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzil shiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada peringkat awal mengalami kesukaran ketika mana permulaan wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi takut Nabi tak boleh hafal. Sukar untuk Nabi hafal. Jadi Nabi tak berapa nak, orang kata apa, tak berapa nak confident, takut bila Jibril pergi, takut Nabi lupa. Wa kana mimma yuharriku syafatih. Nabi suka menggerak-gerakkan bibir Nabi. Sebelum Jibril habis baca, Nabi dah mula baca. Sehinggalah Allah Ta'ala tegur Nabi. Allah Ta'ala kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kamu jangan gerakkan lidah kamu, wahai Muhammad, untuk kamu segera membaca Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya ke atas kamilah untuk menghimpunkan Quran itu pada kamu, dan ke atas kami juga untuk kamu boleh membacanya semula. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah membacakan kepada kamu, maka ikutlah bacaannya. Maksud Allah Ta'ala jadikan Nabi ini boleh baca Quran dengan kehendak Allah, dengan kuasa Allah. Bila Jibril beredar, Nabi terus boleh baca. Ya, jadi inilah satu benda yang orang kata apa, keajaiban yang ada pada Al-Quran. Tapi Quran ni dia disebut oleh Nabi SAW dalam hadis seperti kita jaga unta. Kalau kita tak ikat dia, dia akan hilang. Hafalan Quran pun begitulah. Wallahu a'lam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ni. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi pada lain masa. Saya tengok kalau ada soalan. Okey. Sebelum ni kami yang cetek ilmu, kami kenal surah Bayyinah ni sebagai surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Samalah saya pun macam tu juga. Lam Yakunin. Kami orang Perak panggil Lam Yakunin.
Kan? Sebab tak tahu itu sebenarnya adalah surah Al-Bayyinah. Sebenarnya nama surah ni surah Bayyinah. Tak apa. Selagi mana kita nak belajar, selagi itu kita jangan rasa terlewat. Kitab Injil juga man-made Bible lah. Kitab Injil telah pun dirosakkan oleh pengikut-pengikut yang tidak bertanggungjawab. Sehingga tak tahu dah mana satu yang betul, mana satu yang salah, dan banyak percanggahan di antara orang kata apa, chapter-chapter yang ada di dalam Bible tersebut. So Prof. Zaimi, adakah term yang paling sesuai digunakan kufur atau kafir? Sebab as it is, I feel that majority of public believe that kafir means non-Muslim. Kufur is rarely used. Syukran. Kufur ialah kata namanya. Kafir ialah orang yang bersifat dengan benda tu. Contoh macam ni. Kufur adalah kekufuran, kafir ialah orang kafir. Bila kita kata, hadha fi'il kufur, perbuatan ini adalah satu kekufuran. Tapi hadzal insan kafir, orang ini kafir. Jadi maksudnya kafir itu orangnya, kufur itu kepercayaan. Musyrik itu orang yang mensyirikkan, syirik itu ialah perbuatannya. Boleh faham My mom acknowledge existence of Ahmad but tak nak revert. Allah, Masya Allah. Yang ni kena usaha supaya dia revert. Kalau dia tak nak, anggaplah itu sebagai ruang untuk Allah Ta'ala berikan pahala dakwah pada kita. Kita tetap berdakwah, kita terus berdakwah. Jangan jemu-jemu kerana setiap daripada apa yang kita ucap itu ada pahala insya-Allah. Salam doktor. Waalaikumsalam. Kalau pakai lip balm waktu puasa sebab bibir kering, kadang ada terkena lidah sikit rasa lip balm tu batal puasa. Yang ni ada fatwa sekejap saya carikan fatwanya. Saya tak silap saya. Kejap. Dulu ada mufti wilayah keluarkan. Saya sharekan. Ni. Sekejap saya kongsikan. Nampak tak? Adakah batal puasa saya apabila saya mengenakan lipstick pada siang hari di bulan Ramadan? Maka disebutkan, berdasarkan persoalan yang diajukan, hukum penggunaan lipstick pada siang hari Ramadan adalah tidak membatalkan puasa selagi mana ia tidak mendalam masuk ke dalam rongga. Sekadar terdapat rasa di bibir, maka ia tidak membatalkan puasa. Maksudnya, yang boleh membatalkan puasa itu adalah benda yang masuk ke dalam rongga tekak kita. Selagi mana tak masuk dalam rongga, ada rasa di rasa di bibir saja, maka tak membatalkan. Sama juga macam kita rasa makanan lah. Kalau kita tak telan tak apa. Cuma tak digalakkan. Sepatutnya kalau boleh pakai sebelum waktu sahur. Bila sebelum waktu sahur, lepas waktu sahur sebelum azan pakai. Itu lebih baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Orang yang buat bid'ah, mereka ini tak dapat minum di telaga Kausar di akhirat. Demikianlah yang disebut oleh Nabi SAW ketika dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW panggil sahabat ni. Panggil bukan sahabat, panggil umat-umat dia. Mana Nabi kenal umat dia? Dengan tanda-tanda wuduk yang bercahaya di hari kiamat. Nabi panggil, ashabi, ashabi. Sahabatku, sahabatku. Umatku. Tiba-tiba ada suara mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kamu tak tahu, Muhammad, apakah agama yang telah mereka ubah. Mereka telah ubah agama setelah kamu tak ada. Maka Nabi kata, fasuhpan. Jauh daripada aku. Maka mereka dihalau. Jadi sebab itu kita ni kena hati-hatilah supaya jangan terlibat dengan bid'ah ni, bahaya. Takut tak dapat minum daripada telaga Nabi SAW. Ni kadang-kadang orang kita ni terlalu orang kata apa, dah jadi macam kataan bid'ah ni jadi macam satu macam benda dibuat troll pula. Bila kita banyak cerita bab bid'ah, tiba-tiba dia kata, tu Rora tu pakai kereta boleh pula tak bid'ah pula, pakai komputer boleh pula tak bid'ah. Kita kata bid'ah yang dilarang oleh Nabi ni bid'ah dalam bab agama, dalam ibadat, dalam akidah.
Komputer bukan kita beribadat dengannya. Kereta bukan kita beribadat dengannya. Ini benda-benda dunia. Ya? Jadi, kita kena hati-hati. Jangan sampai kita mempersendakan hukum yang telah sabit daripada Nabi SAW. Okey, baik. InsyaAllah. Memang bid'ah ni benda kontroversi. Tapi nak macam mana? Nabi sebut, Nabi marah, Nabi larang bid'ah. Kerana bid'ah ni lah yang merosakkan ajaran ahli kitab. Bid'ah ni lah merosakkan Yahudi. Bid'ah ni lah yang merosakkan Nasrani. Santa Claus umpamanya. Santa Claus. Itu bid'ah dalam agama Nasrani. Tak ada pun dalam agama Nasrani. Tiba-tiba dah jadi satu syiar agama. Sedangkan benda tu tak dibawa oleh Nabi Isa pun. Kan warna merah. Mana ada dalam agama Nabi Isa macam tu. Tapi itu bid'ah. Apabila diterima bid'ah ni, lama-lama dia jadi satu benda agama seolah-olah macam Nabi Isa yang bawa. Sedangkan bukan. Itu adalah ajaran padri. Ajaran orang-orang yang datang selepas daripada itu. Jadi kita bimbang. Bid'ah akan merosakkan agama Islam. Sebab itu ulama-ulama Islam menulis buku-buku menjelaskan hukum bid'ah, bahaya bid'ah supaya kita tak terlibat dengannya. Kontroversi macam mana pun kena sebut sebagai satu amanah ilmu. Jadi kalau penipuan nak tengok bid'ah ni, kuliah bid'ah, ada saya huraikan dalam YouTube berkenaan dengan bid'ah. Lebih ada dialog pun saya dengan Ustaz Engku Ahmad Fadil berkenaan dengan bid'ah. Saya telah huraikan secara perinci debat saya dengan Ustaz Engku Ahmad Fadil. Nanti boleh tengok di YouTube, ya, bid'ah hasanah. Debat bid'ah hasanah sekejap saya sharekan dia punya link supaya semua boleh tengok. Ada 2 jam. Sekejap ya. Ini bid'ah hasanah. Saya dah share dah dalam inbox link dia. Nanti mungkin admin boleh ambil link ni, share pada kawan-kawan di dalam grup WhatsApp masing-masing lah, supaya boleh tengok, boleh ambil manfaat daripada dialog saya ni, insya-Allah. Jadi itulah sebut sedikit daripada saya pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Terima kasih banyak pada penganjur Tafakuh yang menganjurkan kuliah pada malam ini. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.